Hai, Assalamualaikum. Faisal Badi di sini dan selamat kembali semula kepada tutorial yang seterusnya. Okey, dalam tutorial seterusnya dalam 10 minit e-commerce ni, kita akan bincangkan pula apa itu hosting. Okey. Sekarang ni kita tengok apa itu hosting. Apakah benda yang dinamakan hosting ni? Ianya adalah tempat untuk anda simpan data website anda. Contoh kalau anda ada data-data website ni, contohnya macam skrip, macam gambar dan font, semua tu disimpan dekat dalam hosting. Okey, dia hosting ni terdapat pelbagai saiz simpanan ataupun storage dia mengikut package yang telah disediakan oleh penyedia hosting. Suka hati dia lah, dia nak letak berapa, 800 MB ke, 20 GB ke, 100 GB ke kan. Yang itu terpulang kepada penyedia hosting, ikut package yang mereka sediakan. Okey. Dan bila anda nak pilih package, pilihlah package mengikut kesesuaian anda. Contohnya kalau anda baru sahaja buat kedai online, baru decide nak buat kedai online ataupun baru saja nak buat online presence, tak perlulah cari yang space besar-besar kerana anda akan gunakan space yang kecil. Okey? Ataupun anda hanya ada satu produk ataupun dua produk saja, anda tak perlu cari space yang besar. Space yang kecil, contoh macam 10 ke 20 GB pun dah cukup dah. Okey? Jadi pilih package ikut kesesuaian anda ataupun ikut bajet yang anda ada. Okey. Contoh, bayangkan storage hosting anda seperti sebidang tanah. Cuba anda bayangkan storage hosting tu adalah satu bidang tanah. Maksudnya satu lot tanah. Okey. Anda nak bina kedai anda dekat atas tanah tersebut. Maksudnya ada tanah dan anda nak bina kedai online anda dekat tanah tersebut. Ataupun kita ada tanah tadi, anda nak bina kedai anda dekat atas tanah tersebut. Okey. Jadi bayangkan ini adalah tanah yang lot kecil. Kecil je kat situ. Dan satu lagi kita ada tanah lot yang besar. Okey. Sekarang anda ada kedai online impian anda sendiri. Macam ni. Kedainya besarnya lebih kurang begini. Okey. Sekarang ni kedai ni kita nak decide nak letak di mana? Di tanah kecil kah ataupun di tanah yang besar? Anda kena tengok. Kalau kedai yang besar macam ni ataupun yang besar ni, tak bolehlah letak dekat tanah lot kecil. Tak boleh dibuat sebabnya ianya tanah lot tu tak dapat menampung kedai anda. Jadi anda kena buat dekat tanah lot yang besar. Tanah lot kecil ni tak muat kedai anda. Okey. Kalau dekat tanah lot yang kecil, yang kecil macam ni, anda hanya boleh buat kedai yang kecil yang sesuai dengan tanah tersebut, besar dia. Tak boleh buat yang besar. Okey. Kalau dekat tanah lot yang besar, contoh yang tadi, anda boleh buat kedai yang besar. Itu dia. Ianya akan efek kepada apa yang anda nak buat. Maksudnya kalau anda nak buat kedai yang besar, banyak barang dalam tu, anda perlukan storage yang besar. Kalau anda hanya ada 2-3 barang, cukuplah hanya gunakan storage yang kecil. Kerana lagi besar yang anda perlukan storage dia, lagi tinggi harga yang anda kena bayar. Jadi ikut bajet dan ikut keperluan anda. Okay, kalau anda tak perlu banyak gambar ataupun barang-barang produk yang nak diletakkan dekat dalam kedai online anda, cukuplah hanya beli yang kecil sahaja. Begitu. Okey. Dan dekat hosting ni juga, dia ada satu benda yang boleh kawal jumlah trafik yang datang ke website anda. Okey. Dia kawal trafik yang datang ke website anda. Benda ni dipanggil bandwidth. Dia kawal berapa ramai yang boleh datang dekat website anda. Okey. Bandwidth pula ni dikira dalam megabyte ataupun gigabyte. MB ataupun GB. Senang nak kan? Okey. Contoh 800 MB ataupun 700 MB. Okey. Apa yang berlaku adalah bila pelawat datang ke website anda,
Okey, bila pelawat datang ke website anda, mereka akan download data laman web anda di browser mereka untuk browser tu display website ataupun kedai online anda. Maksudnya kalau ada banyak gambar, setiap gambar tu akan di-download. Tapi tak disimpan dalam hard drive mereka. Tapi dia simpan dalam temporary memory saja. Maksudnya bila pergi ke page lain, dia disimpan dalam sistem cache. Dia pergi ke page lain, dia akan download data yang lain pula. Okay, data yang tadi macam mana? Kalau cache tu disimpan, dia akan panggil balik data tadi. Kalau cache tak disimpan, dia akan download balik data yang sama. Maksudnya data tu dikira dalam kilobyte, gigabyte ataupun gig. Tapi biasanya dalam kilobyte lah kalau kita dah optimizekan kita punya kedai online tu untuk fast loading. Okay. Apa data yang di-download ke browser? Yang ni contohnya image, kod HTML, teks dan sebagainya. Kod HTML ni dia akan display, browser akan gunakan untuk display macam mana rupa kedai online anda ataupun website anda. Image ni image yang anda letakkan dekat kedai online anda. Okay. Kalau besar image tu, besarlah file yang dia kena download. Okey. Apa jadi kalau bandwidth habis? Yang ni persoalan yang anda perlu tahu sebelum anda pilih hosting. Ataupun perkara yang anda kena tahu sebelum anda pilih hosting. Apa jadi kalau bandwidth ni habis? Okey. Kalau bandwidth ni habis, kedai online anda ataupun website anda tak boleh diakses sehingga hujung bulan. Maksudnya, kedai online anda kalau dah habis bandwidth, orang tak boleh datang lagi ke kedai online anda. Okey? Akses akan dibuka semula pada awal bulan berikutnya. Itu bandwidth ya. Contoh bulan Julai bandwidth 7GB. Okey, bandwidth dia 7GB. Kemudian 7GB habis digunakan pada 15 Julai. Maksudnya 15 Julai dah habis 7GB bandwidth yang anda ada. Okey. Pelawat dah tak boleh akses ke kedai online anda sehingga 31 Julai. Maksudnya daripada 15 hari bulan tadi dah habis sampai ke 31 hari bulan, okey, pelawat tak boleh langsung akses kedai online anda. Dia akan tulis bandwidth reach limit. Maksudnya bandwidth anda dah sampai limit, dah tak boleh pergi ke kedai tu. Jalannya telah ditutup. Dengan kata lain, jalannya telah pun ditutup. Jadi bila dia buka balik, dia akan dibuka balik pada 1 Ogos di mana bandwidth akan di-reset jadi kosong balik. Dia jadi kosong balik pada 1 Ogos. Dan dia akan berlaku samalah. Pelawat boleh lawat kedai online anda semula pada 1 Ogos sehingga bandwidth habis digunakan semula. Katalah kedai online anda ni bagus. Okey, bagus. Bandwidth anda 7GB saja. Okey, orang ramai datang. 3 hari dah habis. Kemudian orang tak dapat akses ke kedai anda. Apa perasaan pelawat yang tengah excited nak beli barang dekat kedai online anda dan dia minat habis dah nak pergi kat kedai online anda tapi tak boleh pergi. Kan? Cuba fikirkan. Itu yang saya nak anda semua fikirkan bila anda nak pilih hosting, tengok sekali bandwidth dia. Sesuai tak sesuai? Bagi yang baru mula mungkin 7GB ataupun 10GB itu cukup. Okey. Bagi yang dah lama ataupun yang dah popular, okey, saya nasihatkan anda supaya ambil unlimited bandwidth. Di mana bandwidth tu dia unmeter. Kalau dia ada istilah unlimited dan unmeter, maksudnya tak dikira. Orang boleh terus datang. Tapi anda perlu bayar pada harga yang mahal sedikit lah daripada yang bandwidth kecil tadi. Okey. Bagaimana nak atasi masalah ni? Macam yang saya cakap tadi, ada option unlimited bandwidth. Sesetengah penyedia hosting dia ada menyediakan option unlimited bandwidth. Anda boleh dapatkan unlimited bandwidth. Maksudnya tak dikira dia punya bandwidth. Okey. Tapi biasanya harga dia mahal sedikit pada biasa. Tu istilah kita nak barang baik, kena bayar lebih sikit lah. Okey. Persoalannya nak pilih yang mana? Nak pilih unlimited ataupun yang sikit.
Macam saya cakap tadi, tengok bajet dan trafik yang anda ada di online. Kalau trafik anda ramai, saya nasihatkan anda ambil unlimited. Tapi kalaulah anda baru saja bermula, ambil yang biasa-biasa dulu cukup. Untuk build up that. Bila anda tengok macam 1 bulan tu tiba-tiba bandwidth anda dah habis. Bulan depan anda boleh pergi ke contact that provider hosting tu untuk anda tambah lagi bandwidth. Mungkin daripada 7 gig jadi 20 gig. Anda ambil lah package yang 20 gig. Bayar lebih sikit sebab anda dah tahu trafik dah start ramai yang masuk. Lepas tu bulan depannya 20 gig tu tak cukup. Okey, baru anda cari yang unlimited bandwidth. Anda boleh buat begitu sebab dekat dalam hosting yang sama anda boleh upgrade plan anda bila-bila masa. Okey. Sekian saja tutorial untuk hosting part 1 dalam 10 minit e-commerce ni. Kita jumpa lagi dalam tutorial yang seterusnya. Assalamualaikum.